Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah penilai saya, Dr. Nur Asia dan Dr. Fauzi. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu penggunaan kaedah WCAT dalam meningkatkan penguasaan suku kata tertutup KWKWK. Sebelum itu saya ingin memberikan sedikit pengenalan tentang kajian saya. Saya telah menjalankan internship di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Selborne di Kuala Lipis selama sebulan. Saya mendapati kebanyakan murid tidak dapat menguasai suku kata. Saya mengkaji masalah ini semasa saya menjalankan praktikum fasa 2 di sekolah tersebut. Saya mendapati kebanyakan murid tidak dapat menguasai suku kata, terutamanya tahap 1. Jadi saya mengambil inisiatif untuk mengambil tajuk suku kata dalam kalangan tahap 1. Menurut Zamri Mahmud 2012, kaedah permainan adalah kaedah yang terbaik untuk mengaplikasikan dalam PDPC sebab kaedah ini sangat digemari oleh kanak-kanak. Jadi saya memilih kaedah permainan ini dalam kajian saya. Kaedah WCAT ini terdiri daripada W kepada warna, V kepada visual, K kepada kinestetik, A kepada audio dan T kepada tulis. Saya menggunakan semua aspek dalam kaedah saya supaya dapat menarik murid dengan lebih baik. Seterusnya, fokus kajian. Fokus kajian saya telah tentang penguasaan suku kata dalam kalangan murid tahun 2. Saya mengambil tajuk suku kata sebab saya mendapati kebanyakan murid tahun 2 tidak dapat menguasai suku kata. Sebab suku kata merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh semua murid pada awal tahunnya. Jika murid tidak dapat menguasai suku kata pada awal tahap, mereka tidak dapat membina perkataan, ayat, perangan dan sebagainya. Jadi saya memandang isu ini sebagai serius dan saya memilih tajuk suku kata ini supaya mereka boleh menguasai lebih lagi suku kata. Seterusnya, saya mendapati ramai murid tidak dapat mengenal, membina dan mencerahkan suku kata dengan baik. Contohnya, jika saya memberi sebuah gambar dan suruh mereka membina suku kata, mereka tidak dapat membina walaupun berdasarkan gambar. Jadi saya memilih suku kata ini supaya murid lebih menguasai suku kata pada masa hadapan. Penggunaan kaedah WCAT untuk meningkatkan penguasaan suku kata melalui permainan bahasa. Saya telah menggunakan permainan bahasa dalam kaedah saya. Contohnya, saya menghasilkan sebuah video dan permainan bahasa dalam komputer menggunakan multimedia. Dari segi kebolehgunaannya, kaedah saya boleh digunakan di mana-mana sahaja dan tiada perlu internet. Kaedah saya boleh digunakan secara offline sebab saya menghasilkannya secara multimedia di PowerPoint. Seterusnya, kepentingan kajian ini adalah sangat penting sebab suku kata merupakan kemahiran asas yang paling penting perlu dikuasai oleh murid. Seterusnya, dari segi kebolehtadbiran, pengkaji memilih masalah yang betul-betul memberi kesan kepada murid. Saya memilih tajuk ini sebab saya meneliti masalah ini sangat serius terhadap murid di kalangan kalangan murid dalam sekolah tersebut. Hal ini kerana sekolah saya terletak di luar bandar dan murid pula tidak sangat aktif atau berpengetahuan banyak. Jadi mereka perlu lagi menguasai suku kata ini supaya mereka boleh mahir dalam bahasa Melayu lagi. Seterusnya, kawalan dilakukan sepanjang proses PDPC dilakukan. Saya mengawal setiap peserta kajian saya sepanjang proses PDPC dilakukan. Seterusnya, kerelevanan. Tajuk saya ini sangat relevan dengan sekolah. Seperti mana saya beritahu tadi, murid tersebut tidak terdedah sangat dengan penggunaan bahasa Melayu sebab bahasa Melayu merupakan bahasa kedua dan ketiga kepada murid tersebut. Jadi mereka tidak dapat menguasai suku kata dan suku kata merupakan perkara yang paling asas dan paling penting untuk dikuasai. Sebab mereka perlu menulis karangan, perlu menulis ayat dan sebagainya pada masa hadapan. Jadi saya fikir tajuk ini sangat relevan dengan sekolah murid. Seterusnya, dari segi kolaboratif pula, saya telah berkolaborasi dengan pihak pentadbir di sekolah iaitu dengan guru besar, penolong kanan dan juga guru pembimbing. Mereka sangat menolong saya sepanjang proses PDPC dan juga kami mempunyai bekerjasama yang sangat kuat antara sesama kami.
Seterusnya, ini adalah kaedah saya yang saya telah hasilkan. Pertama, di sini boleh melihat tajuknya mengenal suku kata. Saya telah membahagikan kepada 3 bahagian, iaitu mengenal, membina dan mencerahkan. Pertama, dalam mengenal, saya telah menghasilkan sebuah video. Kemudian apabila saya menayangkan video tersebut, mereka akan bermain permainan bahasa yang telah saya hasilkan di sini. Okay, jika melihat video di sini, kalau mereka tekan suku kata, contohnya di sini ada gajah. Jika mereka tekan suku kata tersebut tidak akan jatuh ke sini. Jika mereka tekan ga, baru suku kata akan jatuh ke sini. Kemudian mereka perlu mencari suku kata kedua pula. Kalau mereka dapat cari suku kata 2, baru mereka boleh pergi ke soalan seterusnya. Jadi itu permainan pertama. Kedua adalah membina suku kata. Membina suku kata, saya telah menghasilkan sebuah video juga. Dalam video itu saya telah memberi contoh cara untuk membina suku kata dengan dan tanpa gambar. Kemudian saya ada sertakan satu permainan bahasa di mana murid perlu membina suku kata menggunakan komputer. Mereka akan menaik dalam komputer. Kemudian mencerahkan suku kata. Mencerahkan ini mereka akan menonton sebuah video cara mencerahkan suku kata. Kemudian mereka akan bermain sebuah permainan bahasa yang telah saya hasilkan juga. Dalam permainan bahasa ini mereka akan cerahkan suku kata menggunakan komputer juga. Jadi ketiga-tiga permainan yang video dan permainan bahasa yang saya hasilkan ni boleh menggunakan secara offline dan tidak perlukan apa-apa kos, dan juga boleh digunakan oleh guru-guru bahasa Melayu lain. Dan ini kaedah ini sangat efektif sebab saya ada menggunakan warna. Contohnya saya ada menggunakan dua warna, iaitu merah dan hitam. Warna merah mewakili suku kata pertama dan warna hitam mewakili suku kata kedua, di mana KWK. Jadi mereka boleh membezakan suku kata KW dengan suku kata KW dengan KWK dan boleh mengenal dan membina suku kata dengan betul. Selain itu, saya juga menggunakan visual di mana ada gambar, ada animasi, ada music, semua ada. Kemudian ada juga audio. Audio tu saya telah memasukkan suara saya yang boleh membolehkan mereka membatangkan suku kata, cara membina, cara mengenal dan sebagainya. Kemudian tulis. Saya ada menyediakan platform untuk menulis di komputer. Mereka boleh menaip atau menulis. Saya akan bagi dalam 2 kaedah. Sama ada mereka boleh bermain dekat sini atau mereka boleh menulis secara konkret. Saya akan bagi papan kad putih, mereka boleh tulis jawapan mereka dekat sana. Jadi ini adalah kaedah yang telah saya hasilkan. Seterusnya, objektif dan persoalan kajian. Saya telah mengemukakan 3 objektif. Pertama, murid dapat mengenal suku kata tertutup KWK dengan betul. Kedua, murid dapat membina suku kata tertutup KWK dengan betul. Dan ketiga, objektif ketiga pula, murid dapat mencerahkan suku kata KWK dengan betul. Jadi selepas kajian saya dilaksanakan, saya mendapati ketiga-tiga objektif ni telah tercapai dan saya telah dapat melihat perkembangan atau peningkatan yang sangat baik dalam kalangan murid. Kemudian persoalan kajian terdapat 3. Pertama, adakah murid dapat mengenal suku kata KWK dengan betul? Persoalan kajian kedua pula, adakah murid dapat membina suku kata KWK dengan betul? Dan ketiga, adakah murid dapat mencerahkan suku kata KWK dengan betul? Seterusnya, kita akan melihat peserta kajian. Okay, jadi saya memilih peserta kajian murid tahun 2 sebab semasa praktikum fasa 2 saya telah mengajar murid tahun 2 iaitu tahun 1. So jadi masa saya mengajar tahun 1, saya mendapati mereka tidak dapat menguasai suku kata. Jadi saya memilih tahun 2 untuk mengukuhkan penguasaan suku kata. Seterusnya, saya memilih murid melalui ujian pra. Saya telah mengadakan ujian pra pada minggu pertama untuk memilih peserta. Dalam kelas saya ada 7 murid. Jadi saya lepas mengadakan ujian pra, saya telah memilih 4 murid yang mendapat markah yang paling rendah.
Jadi peserta kajian saya adalah 4 orang. Ini adalah ciri-ciri peserta kajian saya. Saya mendapati keempat-empat peserta kajian ini mempunyai masalah yang sama. Contohnya, mereka tidak dapat mengenal, membina dan menceraikan suku kata. Tetapi jika melihat pada ciri-ciri peserta kajian 1, 2, 3, 4, mereka juga mempunyai sifat-sifat yang boleh dibaiki lagi. Seperti ada murid yang boleh menulis suku kata tetapi mengambil masa yang agak lama. Ada juga murid yang sangat pasif dan tidak mahu melibatkan diri dalam sebarang aktiviti. Ada juga murid yang tidak mahu memberikan pendapat atau tidak berkeyakinan diri. Jadi saya boleh melihat pelbagai ragam murid dekat kelas saya. Jadi saya memilih 4 peserta kajian ini untuk supaya saya dapat lebih mengukuhkan kefahaman mereka dan juga boleh meningkatkan mereka dari segi perkembangan diri. Seterusnya, perancangan dan pelaksanaan tindakan. Saya telah memilih model kajian tindakan Kemis dan McTaggart 1988. Dalam model ini terdapat 4 langkah. Pertama adalah tinjauan awal. Dalam tinjauan awal ini, saya perlu meninjau masalah murid. Jadi pada langkah ini saya telah meninjau apa masalah yang murid yang sedang dihadapi. Jadi saya memilih murid yang masalah yang sangat memerlukan kepada murid. Kemudian merancang tindakan. Dalam merancang tindakan, saya telah menyediakan instrumen dan juga beberapa alat yang diperlukan untuk menguji murid dari semasa ke semasa. Pada golongan 3, melaksanakan tindakan dan memerhati. Pada perancangan ini, saya telah menggunakan instrumen saya untuk menilai mereka, seperti saya menggunakan borang senarai sema, transkripsi temu bual, ujian prapaskah dan latih tubi. Jadi saya menilai murid dari semasa ke semasa untuk menilai peningkatan murid. Pada akhirnya adalah refleksi. Saya telah membuat refleksi selepas saya menggunakan kaedah saya. Saya mendapati refleksi saya amat positif dan menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan baik dalam kalangan murid. Ini merupakan catakan yang saya telah menggunakan untuk melaksanakan tindakan saya. Jika dilihat, saya telah mengajar sekali seminggu. Jadi masa seminggu sekali itu saya mengajar, saya akan mengaplikasikan kaedah saya. Kemudian saya akan memberikan latih tubi dan saya akan menilai mereka pada masa itu juga. Jadi saya mendapati murid itu memang saya mendapati kaedah saya sangat berkesan antara murid dan saya mendapati murid juga sangat menarik dengan kaedah saya. Seterusnya, kaedah mengumpul data. Saya telah menggunakan 3 kaedah, iaitu pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Saya telah merujuk 3 tokoh yang telah menyatakan tentang instrumen-instrumen ini. Ketiga-tiga tokoh ini menyatakan bahawa instrumen ini paling penting dan sangat diperlukan untuk menilai murid, sebab tahap pengukuran murid itu perlu dinilai dari semasa ke semasa. Jadi instrumen-instrumen ini perlu digunakan dalam kelas sebagai kajian atau penyelidikan. Seterusnya, cara menganalisis data. Seperti mana saya bagi tahu tadi, saya telah menggunakan 4 instrumen. Pertama adalah pemerhatian, kedua adalah temu bual, ketiga adalah ujian pra dan post, dan keempat adalah latih tubi. Dalam pemerhatian, saya telah menggunakan senarai sema borang pemerhatian, di mana saya membahagikan borang itu kepada 2 bahagian, iaitu pemahaman murid dan tingkah laku murid. Setiap bahagian itu saya telah menyediakan sebanyak 4 soalan, di mana satu senarai sema itu mempunyai 8 soalan. Saya telah mengukur murid mengikut soalan-soalan yang telah saya menyediakan terlebih dahulu itu. Kemudian saya telah menjalankan temu bual. Dalam temu bual, saya telah menyediakan transkripsi borang temu bual, di mana dalam borang tu saya menyediakan 8 soalan yang berkaitan dengan pemahaman dan tingkah laku juga. Jadi murid hanya perlu menjawab ya atau tidak semasa saya menjalankan temu bual, dan saya mengukur temu bual ini menggunakan latih tubi ketiga. Seterusnya, ujian pra dan post.
ujian pra dan pos ni, ujian pra saya melaksanakan ujian pra ini pada minggu pertama untuk memilih peserta kajian. Lepas saya memilih peserta kajian, saya telah melakukan ujian pos pada minggu akhir untuk menilai mengetahui tahap perkembangan murid, dan soalan yang saya telah menyediakan adalah soalan sama, dan saya mendapati perkembangan yang sangat baik, di mana markah yang murid dapat pada ujian pos ni sangat baik dan melepasi target pengkaji. Seterusnya latih tubi. Saya telah menyediakan 3 latih tubi untuk 3 objektif, di mana setiap latih tubi itu mempunyai banyak soalan yang boleh dijawab oleh murid. Contoh, latih tubi 1 mempunyai soalan berkaitan dengan mengenal suku kata. Soalan latih tubi 2 mempunyai soalan berkaitan dengan membina suku kata, dan latih tubi 3 pula soalan berkaitan dengan mencerahkan suku kata. Dalam tiga-tiga latih tubi ini saya menilai murid dari semasa ke semasa dan menilai mengikut instrumen ini. Seterusnya, dapatan kajian. Jadi sekarang saya akan menerangkan dapatan kajian saya. Okay, pertama, ujian pra. Ujian pra saya telah melaksanakan kepada 7 peserta kajian. Saya mendapati ujian pra ni, semasa saya melaksanakan ujian pra ni, saya mendapati peserta kajian 1 sehingga peserta kajian 4 mendapat markah yang paling rendah, iaitu 32, 41, 35 dan 38%. Jadi manakala peserta kajian 5, 6 dan 7 pula mendapat sebanyak 94 dan 100%. Jadi saya hendak memilih peserta kajian 1 sehingga 4 yang mempunyai markah yang sangat rendah ini sebagai peserta kajian dalam kajian saya. Ini adalah ujian pra yang dilakukan pada minggu pertama. Ini adalah ujian pos. Saya telah melakukan ujian pos pada peserta kajian saya, dan ini adalah hasilnya. Di sini boleh lihat peserta kajian 1 mendapat sebanyak 88% dengan menjawab 30 daripada 34 soalan dengan betul. Peserta kajian 2 pula mendapat 100%, peserta kajian 3 pula mendapat 94%, peserta kajian 4 pun mendapat 94%. Jika melihat perbezaan dari segi ujian pra dan pos, boleh lihat perbezaannya. Contoh tadi, perbezaan tadi, peserta kajian 1 mendapat 32, dia mendapat 88. Contoh sama seperti peserta kajian 2 pula, dia dapat 41, dia dapat pada ujian pos pula dia dapat 100%. Sama juga peserta kajian 3 dan 4, mereka mendapat markah yang tinggi dalam ujian pos. Jadi di sini boleh melihat kaedah saya telah memainkan peranan yang sangat penting dalam penguasaan suku kata dalam kalangan murid. Seterusnya, instrumen yang saya telah gunakan adalah latih tubi. Di sini saya telah menyediakan perbandingan latih tubi 1, 2 dan 3, di mana saya telah mencatatkan markah setiap latih tubi. Dekat sini boleh lihat peserta kajian 1 mendapat 82% dalam latih tubi 1 dan 88 pada latih tubi 2 dan 100% pada latih tubi 3. Manakala peserta kajian 2 pula dapat 100% pada latih tubi 1 dan ketiga-tiga latih tubi peserta kajian 2 dapat 100%, di mana penglibatan dan penguasaan peserta kajian 2 ni memang sangat tinggi selepas pengaplikasian kaedah saya. Kemudian peserta kajian 3 pula, dia dapat 91% pada latih tubi 1 dan 100% pada latih tubi 2 dan 3. Dan akhirnya peserta kajian 4 pula mendapat 100% pada latih tubi 1 dan 3 dan 94% pada latih tubi 2. Jadi di sini dapat melihat semua latih tubi yang telah dibuat oleh murid ni memang memberi kesan yang sangat baik dan boleh melihat keputusan yang sangat baik, dan keputusan ni memang sangat puas hati kepada saya. Seterusnya, instrumen yang telah saya gunakan adalah pemerhatian. Pemerhatian ni saya telah menggunakan borang senarai semak pemerhatian, di mana
Seperti mana saya menjelaskan tadi, saya telah mengagikan kepada dua bahagian, iaitu pemahaman murid dan tingkah laku murid. Pada pemahaman murid, hampir semua murid boleh menyatakan ya kepada soalan yang ditanya oleh pengkaji, iaitu saya. Hanya terdapat dua murid yang menyatakan tidak kepada soalan, iaitu soalan dia adakah dapat membatangkan suku kata dan memberi contoh, 3 contoh suku kata. Tetapi murid ni bukannya tidak langsung tidak boleh memberi jawapan. Mereka boleh memberi jawapan, tetapi mereka mengambil masa yang agak panjang jika berbanding dengan peserta kajian lain. Tetapi secara keseluruhannya, semua murid boleh menjawab soalan kepada soalan yang ditanya oleh pengkaji. Jika dilihat pada tingkah laku murid, hampir semua murid menyatakan tidak. Semua murid menyatakan tidak kepada soalan, iaitu soalan ni merupakan soalan yang mencenderung kepada negatif. Bermaksud soalan dia, adakah murid tidak menunjukkan sikap negatif, adakah murid tidak minat. Soalan seperti itu murid dapat menjawab tidak. Bermaksud murid sangat positif dan sangat menarik dengan apa yang pengkaji telah diaplikasikan dalam kelas. Saya mendapati murid sangat tertarik dengan kaedah yang telah saya hasilkan ini. Seterusnya, saya telah menggunakan pemerhatian instrumen ini untuk menjawab persoalan kajian saya pertama, iaitu adakah murid dapat mengenal suku kata dengan baik. Jadi semasa saya menggunakan instrumen ini, saya telah menggunakan Latitude 1 untuk menilai borang pemerhatian, di mana saya telah memberi Latitude 1 kepada setiap peserta kajian, dan selepas mereka menjalankan Latitude itu, saya telah mengukur mereka mengikut Latitude jawapan yang diberi oleh pengkaji. Jadi ini adalah hasilnya. Seterusnya Latitude 2. Ini adalah hasilnya. Pada Latitude 2 pula boleh melihat peserta kajian pertama mendapat 88%, di mana menjawab 15 jawapan betul daripada 17, dan peserta kajian 2 pula mendapat 17/7. Peserta kajian 2 dan 3 mendapat 17/17 dengan mendapat markah sebanyak 100%, dan peserta kajian 4 pula mendapat markah sebanyak 94% dengan mendapat 16/17 jawapan betul. Jadi jika kita lihat sini, Latitude 2 ni saya telah gunakan untuk menjawab persoalan kajian kedua, iaitu adakah murid dapat membina suku kata dengan betul. Jadi soalan Latitude yang telah saya menyediakan adalah tentang membina suku kata. Saya mendapati murid boleh menjawab soalan Latitude ini dengan betul. Tengok hasilnya pun dah tahu murid dapat menguasai, dapat membina suku kata dengan betul. Ketiga adalah temu bual. Temu bual ni saya telah menggunakan instrumen ni untuk menjawab persoalan kajian 3, iaitu adakah murid dapat mencarakinkan suku kata. Jadi pada temu bual ni saya telah menyediakan borang transkripsi temu bual, di mana saya menyediakan 4 soalan. Dalam 4 soalan ni, contoh soalan bagaimanakah kaedah WBCAT ni membantu anda dalam menceraikan, adakah anda dapat membezakan, bolehkah anda membatangkan dan menyatakan 5 contoh. Soalan seperti ini saya mendapati murid boleh menjawab ke semua soalan dengan menyatakan ya kepada soalan-soalan yang diajukan oleh pengkaji. Jika kita lihat di sini, peserta kajian 1 dan sehingga peserta kajian 4 semua telah menyatakan ya. Ini bermaksud persoalan kajian 3 ni telah dijawab dengan baik oleh semua peserta kajian dan mendapat keputusan yang sangat positif daripada murid. Seterusnya refleksi. Refleksi ni setelah melaksanakan ujian perah, pengkaji saya mendapati memang ada murid yang perlu menguasai suku kata dengan lebih baik berbanding dengan murid lain dalam kelas tu. Jadi saya mengambil inisiatif untuk menguasai suku kata ini dalam kalangan murid. Jadi saya memilih beberapa peserta kajian sebagai untuk menjalankan kajian saya. Lepas tu kemudian guru juga perlu membuat inovasi. Contohnya saya mendapati ramai guru di sekolah
sekarang masih menggunakan kaedah tradisional iaitu kaedah chalk and talk, di mana murid tidak mengemari kaedah tersebut. Sebab kaedah ini sangat membosankan dalam kalangan murid dan mereka menginginkan sesuatu yang lebih baik daripada kaedah tradisional ini. Jadi saya mendapati guru perlu menggunakan atau menghasilkan inovasi yang boleh menarik murid untuk mempelajari dengan lebih baik. Seterusnya, murid juga sangat menyukai warna-warni dan TMK. Bermaksud di sini saya telah menganalisis murid pada praktikum fasa kedua. Saya mendapati murid lebih gemar menggunakan komputer, menggunakan warna dan sebagainya. Jadi untuk mengukuhkan lagi kefahaman murid, saya telah menggunakan multimedia dan warna-warni, animasi audio dan sebagainya untuk menarik murid lagi. Seterusnya, penggunaan bahan mawjud sebagai latitude to be. Saya telah menggunakan latitude to be secara konkret, di mana saya telah memberikan latitude to be dalam kertas untuk ditulis supaya murid dapat menulis dengan tangan mereka. Jadi hasil keputusan data instrumen telah sangat menyokong dengan tinjauan literatur yang telah saya digunakan dalam kajian saya, di mana kajian saya telah menjadi sebuah kajian yang berjaya pada akhirnya. Seterusnya, cadangan tindakan susulan. Antara cadangan adalah pengkaji boleh menggunakan bahan konkret seperti penggunaan roda suku kata. Saya telah mengenal pasti murid bukan sahaja sangat tertarik dengan TMK, malah mereka sangat tertarik juga dengan bahan mawjud seperti penggunaan bahan konkret, di mana mereka boleh sentuh bahan tu dan boleh menimbah pengalaman mereka melalui penggunaan bahan tu. Jadi penggunaan roda suku kata boleh digunakan dalam kelas. Contohnya, dalam roda tu ada gambar, ada suku kata. Mereka boleh putar roda tu untuk membina suku kata dengan betul. Seterusnya, menggunakan komputer untuk memberi latitude to be. Seperti mana saya telah beritahu tadi, saya telah menggunakan latitude to be secara konkret, di mana saya memberi kertas. Tetapi cadangan saya, latitude to be boleh diberi juga secara komputer, secara online. Mereka boleh menaik jawapan mereka secara komputer untuk menarik lagi keminatan murid. Seterusnya, kaedah saya ini boleh dipertingkatkan lagi dengan menambah bilangan peserta kajian. Dalam kelas saya mempunyai 7 murid, tetapi saya memilih hanya 4 murid yang sangat lemah dalam markah pra. Jadi cadangannya boleh menambah peserta kajian menjadi 7, di mana semua murid mendapat faedah daripada kaedah yang telah diaplikasikan dalam PDPC itu. Kemudian kajian ini telah dijalankan selama sebulan sahaja, di mana sebulan ini memang tidak mencukupi kepada murid, di mana setiap minggu saya akan mengajar selama sejam sahaja. Jadi saya fikir kajian ini perlu dipanjangkan lagi, mungkin boleh jadikan 2 atau 3 bulan supaya mereka betul-betul menguasai suku kata ni. Seterusnya, ini adalah rujukan yang telah saya gunakan dalam kajian saya untuk menyokong kaedah saya. Boleh rujuk rujukan sini. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, kajian saya ini menjadi sebuah kajian yang berjaya dalam tempoh masa yang telah diberi. Saya telah berjaya menjalankan kajian saya dengan baik. Saya telah mendapat keputusan yang baik daripada murid-murid juga. Saya sangat puas hati dengan keputusan dan sangat keputusan positif daripada murid. Itu saja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Ada apa-apa soalan, boleh tujukan kepada saya. Terima kasih.